Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers ah. Hari ini kita nak pergi ke Metro Driving School. Aku akan bagi tips sekali. Bagi tips untuk abang-abang yang di luar sana nak upgrade CC. Road to be full lah. Metro Driving School, Kampung Melayu, Subang. Oh, ini dia. Wah, cantik tempat dia. Cantik tempat dia. Ini dia. Assalamualaikum dan halo geng. Salam satu bikers ah. Kembali lagi ke channel Makan Motor dan Touring Noah TV ya. So seperti biasa, tujuan channel aku ni adalah memujuk abang-abang yang di luar sana yang nak upgrade CC, yang dah nak berkecimpung khususnya dalam bidang bike touring ya. So subscribe channel aku Makan Motor dan Touring. So hari ni channel bertajuk Road to be Full, Road to be Full. Di mana hari ni kita di Metro Academy. Metro Academy yang menggunakan naked bike Kawasaki Z650 650Z parallel twin. Kita tahulah, nanti kita review lah pasal motor. Tapi motor tu memang terbaik lah. Motor ni memang nimble, senang nak pas. So aku akan bagi beberapa tips-tips untuk hampa ni lah melepasi ujian B full. So di jalan ujian motosikal ni seperti biasa kita menggunakan jentera yang besar. B2 adalah 250cc ke bawah, B full adalah 250cc ke atas. So kita akan menggunakan botol besar, dan di Metro Academy kita akan menggunakan Kawasaki Z650 ya. Okey. Dan dia mempunyai rake angle dengan trail angle yang bagus ah. So siapa yang belum tengok lagi channel aku yang pertama boleh tengok. So hari ini kita practice dulu ah. So tips-tips adalah untuk practice. Tapi dia ada serta prosedur yang hangpa kena ikut. Yang tu aku tak tunjuk. Yang tu nanti kita akan cerita, okey? So mari saksikan tips-tips yang bagi untuk kita praktis kita praktis untuk sekolah memandu di Metro. Baiklah, sebelum kita mula, untuk road to be full kita ada 3 peringkat yang hampa kena lepas iaitu KPP, stand for Kurikulum Pendidikan Pemandu, iaitu ujian teori hampa kena duduk ceramah 6 jam. Lepas tu hampa kena jawab soalan, dan dengan itu baru hampa dah lulus dan mendapat L. Kemudian hampa ada KPP 2, iaitu ujian lita. Ni ujian yang ditunggu-tunggu. Ujian lita terdiri daripada ujian TT, ujian cone. Cone slalom tu maksud kata bergerak secara zigzag, dan juga ujian brek kecemasan, dan juga ujian menunggang di dalam di laluan tidak rata, bam, siri-siri bam, dan juga ujian penggerakan angka 8 dan juga menunggang di selekoh yang tajam. So kapal hampa lepas ke 6 set halangan ini, hampa akan lulus ujian lita. Dan kemudian ada KPP 3, iaitu ujian jalan raya. Jadi 3 peringkat ini, dan aku akan video aku kali ini konsentrate lebih kepada KPP 2 ujian lita. So mari kita saksikan. Sebelum naik ke TT itu mesti ada sedikit momentum kelajuan untuk bagi dia stabil. Okey. Contoh hampa ambil belakang sekali. Okey. Baris belakang tu ambil belakang sekali. Jangan ambil depan. Okey, terus sekali hampa naik bagi dia laju sikit. Tekan clutch. Tekan clutch. Tekan clutch, main clutch. Brake. Sini lambatkan sikit, 7. Dan jatuh. Okey? Baiklah, apa yang paling penting untuk tips TT adalah pada awal kita naik TT tu mesti mau ada laju sikit momentum laju untuk mengekalkan keseimbangan. Tapi jangan laju sangat, dia boleh menyebabkan kurang dari 7 saat. Mesti lebih 7 saat untuk kita lulus. So tips dia, mula-mula naik TT mesti ada sedikit laju, main clutch untuk mengawal kelajuan, dan juga last sekali brake. Dan yang lain jangan mula dengan perlahan atau teragak-agak. Nampak di sini aku agak tidak seimbang kerana keseimbangan tu hilang pada waktu awal kita di TT.
Okey. Dan yang lain pula, apabila kita hilang keseimbangan, jangan sekali-kali cuba mencari tanah untuk kita jejak. Okey. Teruskan. Kalau kita cuba mencari tanah untuk kita jejak, kita akan jatuh tergulin. Malu dapat, sakit pun dapat. So maksud kata, terus jatuhkan motor di atas titi dan baru kita jejak tanah. So tips-tips keselamatan lah. Tapi kalau ujian yang sebenar, kita akan gagal. Sampai di sini 5 kon. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So 3 kon saja. Masuk kanan, keluar kanan. Okey, untuk be full 5 kon. So masuk. Alright, ke tepi. Tepi. Keluar kanan dan terus ke depan Terus ke sini untuk ujian. Angkat bunyi horn. Sebelum start, pandang kiri dan kanan. Baiklah, untuk kon pula, kita mesti melalui di tepi dan mata jangan tengok kon. Tengok laluan slalom atau zigzag kita tu. Kalau kita mata tengok kon, kemungkinan kita akan terlanggar kon dan kita akan gagal. Okey. Dan untuk ujian brek kecemasan, kita perlu masuk gear 1 dan terus masuk gear 2 dan tekan clutch, brek kaki dan tekan brek tangan, dan mesti berhenti pada petak dan jangan bagi enjin mati. Terus angkat tangan. Dan ini antara ujian yang agak senang lah antara semua, sebab motor pun ada brek ABS. Dan untuk ujian litar laluan tidak rata, di sini harus berhati-hati. Tangan mesti lembut, handle mesti lurus, jangan hilang keseimbangan. Apabila motor naik turun, kita pun mengikutnya dengan lembut. Tetapi mesti berhati-hati, jangan kita buat macam off-road dengan enduro di mana berdiri di atas motor. Apabila pegawai JPJ nampak, akan gagal ujian. Ujian pergerakan angka 8. Okey. Di sini harus kita berhenti, jangan melebihi garis putus-putus dan masuk gear 1, lepaskan clutch perlahan-lahan dan mesti mengambil pada side yang kanan. Lebihkan sikit pada yang kanan, glide pakai clutch dan lepas sedikit demi sedikit. Jikalau rasa macam nak terlajak, tekan clutch. Clutch tu dia akan glide. Okey. Dan boleh juga main sikit-sikit brake kaki. Okey. Ambil ke kanan. Apabila masuk ke 8 yang satu lagi, ambil ke kiri. Maksud kata ada jarak waktu kita nak corner. Okey, jangan terlampau ambil tengah-tengah, di mana kita akan dikuateri akan melanggar di bahagian tepi angka 8. Jadi di sini adalah glide saja, dan apabila kita corner tu ke arah kiri, maksud kata tangan kiri kita tahan, tak bagi handle bergerak, dan apabila corner ke kanan, tangan kanan yang pegang throttle tu kita tahan. Dan juga apabila kita nak keluar, jangan lebih garisan depan dan garisan belakang putus-putus tak apa. Okey lah. Baiklah, untuk ujian litar, ujian terakhir, daripada angka 8 kita keluar tadi, terus saja masuk ke selekoh tajam. Apabila kita nak corner ke kanan, terus ambil sedikit ke kiri, bagi ada jarak lebih sikit, so kita boleh corner, ada ruang sikit bila kita corner. Dan terus ambil ke kanan apabila kita nak corner ke kiri, dan kita akan terus berhenti ke garisan kuning. Maka selesailah kita punya ujian litar. Dan tips dia yang mesti ingat adalah jarak. Jarak apabila kita nak corner ke kanan, ambil sikit ke kiri, so dia ada ruang, kaki tidak boleh sentuh di jalan, kalau tidak kita akan gagal. Dan sini bila kita nak corner ke kiri, janggal sikit kalau kita bukan kidal ataupun tangan kanan. So berhati-hati apabila corner selekoh ke kiri. Dan kita telah berjaya.
Baiklah, dengan berakhirnya channel ni tadi, ada sedikit tips yang aku nak berpesan lah. Okay? Sebenarnya apabila kita mengambil ujian B-Full ni, mengapa bila kita ambil ujian B-Full ramai juga yang gagal. Okay? Dia ada satu sebab saja kenapa gagal, adalah kerana gemetar, gugup dan nervous. Even biker-bikers yang berpengalaman pun boleh gagal di hari peperiksaan, kerana di hari peperiksaan ada pegawai JPJ di atas sana sedang menunggu. Okey. Kadang-kadang muka manis, okey lah. Kalau mukanya bengih, misal taring, nervous nombor satu. Yang kedua, kita tengok akan ada calon lain yang akan memerhatikan kita. Apabila di jalan raya tak ada orang perhati kita. Ni ada orang perhatikan kita, so dia akan jadi gugup. Okey. Dan nombor dua, campak pula ada awek-awek kat tepi tu, cuncu, dah usah hamban. Lagilah nervous nombor tiga. So macam mana kita nak overcome this? Ini bergantung kepada diri sendiri. Dan yang penting, apa yang aku tengok dekat Metro Academy ni, hampa banyak sekali saja. Banyak sekali. Kalau fail, kali kedua datang tak gaduh nak banyak lah. Itu pun dah menenangkan jiwa kita dah. So masuk kata hampa mesti ada attitude yang biar lah, fail pun fail lah, minggu depan datang balik, tak gaduh nak banyak. So dengan mentality macam tu, hampa punya jiwa akan jadi tenang, kurang gugup dan akan melalui titian B-Full yang pertama. Lepas saja titi ni, lain semua insya-Allah. Okey, no problem. Okey. Dengan tips-tips yang aku bagi tadi, insya-Allah kita boleh melepasi ujian B-Full. Kepada abang-abang yang di luar sana yang ingin upgrade CC dan juga ingin berkecimpung dalam bike touring, jangan lupa subscribe Makan Motor dan Touring. Dan lepas ni bolehlah kita upgrade CC kepada B-Full. Sekian, terima kasih. Sempoi bahang. Metro Academy ni tempat student makan. So setiap kali hampa datang akan disediakan makanan. Satu session kelas, satu session untuk makan. Berhawa dingin. Sempoi bang. Metro Academy Driving School, macam hotel. Sempoi. Tengok design dia. Eksklusif betul. Okey, hampa bayar sekali saja. Kalau fail, boleh main lagi. Macam hotel lah. Macam hotel lah. Catering. Ini event space. Event space. Basically yang ni adalah event space. Boleh kita buat event di sini terutama di waktu malam. So student semua makan sini. Satu session dia makan sini lah. Satu session dia makan sini. Buat masa ini student baru habis ujian jalan raya JPJ so tak ada lah, semua dah balik. Okey, sini boleh buat wedding berskala berapa capacity? Dalam 500 orang. 500 orang. So di atas dia ada tempat preparation untuk pengantin. Situ ada pelamin. Okey, baiklah, kita berada di Metro Academy Kampung Melayu Subang. So di sini juga ada tempat event di mana berhawa dingin, berkelas, eksklusif seperti di hotel. So hampa bayangkan hampa belajar upgrade B-Full motosikal. Lepas satu sesi, satu dish, satu makanan lah kan. Okey, satu makanan macam tea time tea break okey. So di sini juga ada menu a la carte dan juga hampa boleh order event untuk event pengantin berkapasiti 500 orang. Dia ada bilik pengantin, persiapan dan sebagainya lah. Okey. So ini adalah di bawah Metro Academy Driving School Academy Subang. So menu pun ada a la carte menu a la carte, nasi lemak, roti canai, roti bakar. Nanti kita tengoklah menu-menu dia. So apa boleh order menu a la carte. Maksud kata lepas dalam driving school
akan dihidangkan satu sesi makan. Kalau lapar lagi boleh tambah dengan menu a la carte. Baiklah, so itu saja rumusan untuk kita hari ini. Jangan lupa share, like dan subscribe Makan, Motor dan Touring Noah TV. Sekian, terima kasih.